Hai korang, Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Podcast kali ni aku nak bercerita tentang pengalaman isteri yang dicurangi. Nama aku Mawar. Aku rasa diri aku ni bertuah dalam soal pekerjaan dan pendidikan sebab mempunyai pendidikan dan pekerjaan yang bagus. Soal gaji, Alhamdulillah pada usia yang muda aku dapat gaji yang agak lumayan. Tapi aku rasa aku tak bertuah sangat dalam hubungan percintaan dan perkahwinan. Untuk pengetahuan, aku juga mempunyai masalah kesihatan yang membuatkan aku tak boleh mengandung. Aku bercinta selama 3 tahun dengan seorang lelaki yang bernama Fakri. Lepas 3 tahun kami berkahwin, malang nasib aku dapat tahu suami curang. Sebenarnya dia dah curang dengan aku sebelum kahwin lagi. Tapi disebabkan aku buta, aku terlalu percaya dia sebab dia kata dia boleh terima yang aku tak boleh mengandung. Sebelum aku kahwin dengan dia, aku memang sangat jarang tengok handphone dia sebab yelah aku percayakan dia. Seminggu lepas kahwin, kantoi ada gambar perempuan lain dalam handphone. Aku gelarkan perempuan ni Miss R. Bila ditanya, dia kata gambar lama. Dia kata dia kenal Miss R ni sebelum kahwin. Lepas kahwin dia dah tak kontak dengan Miss R tu lagi. Aku diamkan. Selang beberapa minggu kantoi lagi. Rupa-rupanya dia ada akaun FB. Selama bertahun aku dengan dia, baru aku tahu dia ada akaun FB. Dan dalam akaun FB dia tu selalu post gambar-gambar dia dengan Miss R. Hati aku masa tu sangat hancur sehancurnya. Menangis sampai hampir pengsan. Tapi aku masih maafkan dia sebab aku anggap ni ujian berumah tangga. Sejak dari tu aku mempunyai trust issue, selalu overthinking. Dia kata dia dah tak ada perempuan lain selain aku. Dia dah tak kontak lagi dengan perempuan lain. Tapi lagi sekali aku bodoh percayakan pencurang. Aku jumpa gambar dia orang berdua. Suami yang aku sayang tersenyum mesra dalam gambar tu dengan Miss R. Aku menangis lagi dan merayu macam pengemis pada suami sendiri untuk tinggalkan Miss R. Kali ketiga kantoi. Kali ni sedikit berbeza. Kali ni di kantoi ada 2 handphone dan ada akaun Mi Chat. Aku baca semua chat dalam tu. Semua chat kotor dengan orang yang berlainan. Sangat sedih. Lelaki yang tidur sekatil hari-hari sanggup chat kotor macam tu dengan orang lain selain Miss R. Tapi dalam masa yang sama masih lagi kontak Miss R, siap transfer duit. Rupanya dia masih lagi kontak dengan Miss R selama hampir 2 tahun kami berkahwin. Bila ditanya, macam-macam alasan yang tak logik keluar. Katanya masih kontak Miss R sebab nak balas dendam Miss R curang dengan dia. Kalau korang kat tempat aku, apa yang korang rasa? Sangat tak logik dan tak boleh diterima. Masih terima, ya, aku masih terima maaf dia. Satu benda yang aku perasan, lepas kantoi, dia akan bawa aku pergi berjalan. Kononnya nak pujuk aku dan biar aku boleh lupalah. Hidup kami berjalan seperti biasa. Tapi masa ni aku dah tahap penat, terlalu penat sampai aku berdoa. Lepas ni kalau Allah bagi petunjuk suami aku curang lagi, aku dah nekat nak cerai. Kantoi lagi, kali ni lain pula. Handphone kedua yang dia janji nak jual masih ada. Dia gunakan handphone tu untuk kontak perempuan lain. Tapi kali ni bukan dengan Miss R. Perempuan lain yang aku panggil Miss A. Dia kata tak pernah jumpa Miss A dan baru kenal beberapa bulan. Aku diam, memaafkan lagi. Dia janji dengan aku, kali ni dia dah tak nak curang lagi. Katanya nak berubah dan nak jual handphone tu. Tapi masa ni aku dah sampai tahap mati rasa. Aku masih tak puas hati. Naluri isteri kan lain. Aku cuba save nombor Miss A. Keluar gambar profil WhatsApp Mr. A dengan suami aku. Tadi baru kata tak pernah jumpa. Masa ni memang hati aku dah 100% kosong. Terlalu banyak penipuan dalam perkahwinan aku. Selama 4 tahun berkahwin, semua tempat aku pernah menangis. Atas sejadah, atas katil, dalam kereta, dalam masjid, dalam mall,
Masa tengah drive dan menaip waktu kerja pun, air mataku tiba-tiba mengalir. Mental aku sangat tak stabil, sangat kecewa sebab impian hidup yang aku nak bina dengan suami sendiri hancur sebab kaki curang. Kenapa aku masih boleh maafkan dia banyak kali? Sebab aku anggap ni ujian rumah tangga dan aku pun sedar aku banyak kekurangan, terutama tak boleh nak mengandung. Banyak kali aku berbincang dengan Fakri apa yang perlu diperbetulkan dalam perkahwinan kami. Aku berubah ikut apa yang Fakri nak. Tapi masih aku yang sering disalahkan tiap kali di kantor curang. Akhirnya aku putuskan untuk bercerai sebab aku dah tak tahan dengan keadaan mental aku. Mungkin ni petunjuk dari Allah yang dia bukan yang terbaik untuk aku. Aku seorang yang bijak dan mempunyai kerja yang bagus. Kenapa perlu bazirkan air mata dan hidup aku sebab lelaki curang macam Fakri? Kita kahwin untuk bahagia, bukan derita. Aku berbincang dengan Fakri, kata nak bercerai secara baik sebab proses lebih mudah. Fakri setuju. Akhirnya perkahwinan aku dan Fakri tamat pada usia 4 tahun perkahwinan. Sejak dari itu, aku memang ada masalah trust issue dengan lelaki dan aku fikir susah nak dapat lelaki yang betul-betul ikhlas sayangkan aku sebab aku tak boleh nak bagi diorang zuriat. Kalau korang boleh ke terima pasangan korang yang tak boleh bagi zuriat? Cakap mulut memang senang boleh terima, hakikatnya tak boleh terima macam Fakri. Aturan Allah sangat indah. Aku berkenalan dengan seorang lelaki. Mula-mula memang aku tertutup hati, tapi mungkin Allah nak hadirkan pelangi selepas hujan. Dia berjaya yakinkan aku dan keluarga aku untuk terima lelaki dalam hidup aku. Walaupun perkenalan kami singkat, Allah mudahkan jalan untuk kami. Kami baru berkahwin 5 bulan. Doakan aku bahagia dan perkahwinan aku ni sampai syurga. Yang benar, isteri yang pernah tersakiti. Mawar bukan nama sebenar. Okey, cerita tu sampai di sini saja. Kalau korang ada cerita yang nak dikongsikan dengan aku, korang boleh email dekat description dekat bawah. And jangan lupa subscribe, like, comment and share. Thank you for watching. Thank you for listening. Assalamualaikum guys. Bye.